Hai semua, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Hari ini saya nak bawa korang ikut saya berjalan ke kaki kebun. Cuaca hari ini sangatlah cantik dan berangin. Paling best saya ditemani oleh pakcik saya bersama dengan sepupu saya yang pakar dalam perjalanan ini. Jom kita mulakan pengembaraan ini. Di sini saya akan mempercepatkan video supaya anda semua tidak berasa bosan. Kami memulakan perjalanan santai sahaja sambil menikmati udara petang yang segar dan jauh dari kawasan bandar. Perjalanan mungkin mengambil masa dalam 15 minit dari arah kebun ke hujung kebun sawit, iaitu kebun sawit sendiri. Suasana hutan memang macam ni, nampak tenang, tapi kita tak boleh leka dan selalu merhati ke arah kawasan pokok. So dalam perjalanan ini, mata kita orang memang sentiasa melilau tertuju ke arah pokok-pokok yang tinggi saja. So tujuan utama kita orang nak tertuju ke arah pokok adalah kerana mana tahu ada haiwan yang dapat diburu. Hutan ini banyak rahsia dia. Hampir 5 minit kita orang sudah berjalan, tetapi masih belum dapat mendengar apa-apa yang bergoyang di kawasan pokok. Ini sepupu saya yang paling bongsu. Mengecam bekas tapak kaki adalah kemahiran hutan yang paling penting untuk mengesan kehadiran haiwan seperti babi hutan, tenggiling, belanduk dan juga tapir dan juga harimau kumbang yang selalu berada di kawasan ini. Biasanya mereka akan meninggalkan jejak seperti lubang-lubang di kawasan rumput-rumput ini. Di sini saya dan pakcik saya belum lagi mendengar apa-apa bunyi dari kawasan arah pokok. Tiba-tiba pakcik saya dikejutkan dengan bunyi yang berada di kawasan atas pokok, seperti ada haiwan yang ingin melintas jalan. Jom kita tengok apa yang akan terjadi selepas itu. Kita orang pun masih lagi tak tahu haiwan apa yang sedang melintas jalan tadi. Kita orang masih lagi dikejutkan dengan bunyi-bunyi yang berada di atas pokok, tetapi masih tidak tahu lagi apakah haiwan tersebut. Jadi kita orang teruskan lagi perjalanan menuju ke arah kebun sawit. Semua berfikiran pokok yang bergoyang secara tiba-tiba dan luar biasa sering kali disebabkan oleh kehadiran kera ataupun monyet. Haiwan ini aktif memanjat, melompat dari dahan ke dahan dan memetik buah-buah dan kesemuanya menggoncang struktur pokok yang kuat. Antara tanda-tanda kehadiran kera ataupun monyet, dia akan mematahkan dahan-dahan pokok ataupun rumput-rumput, berbunyi bising, terdapat sisa buah dan tingkah laku luar biasa. Pakcik saya masih lagi memerhati ke arah bahagian atas pokok
untuk memastikan sekiranya terdapat haiwan-haiwan yang dapat diburu. Di sini kami masih meneruskan perjalanan santai sahaja dan sentiasa memerhati ke arah bahagian pokok dan juga bahagian rumput. Masih lagi dikejutkan dengan bunyi di bahagian atas pokok. Di sini ada pohon yang berbuah berada dekat dengan kawasan jalan ini. Jadi, pakcik saya beranggapan kemungkinan besar ada haiwan yang berada di atas yang sedang memakan buah. Inilah kawasan kebun sawit bapa saya yang sudah tinggi pohonnya. Berkemungkinan besar saya kira mungkin 7 meter saya rasa ketinggian pohon sawit ini.
tu soal jaga aku. Tapi tu, ni itu. Tiba-tiba pakcik saya menoleh ke arah kanan. Dia terdengar bunyi yang berada di kawasan sebelah pokok buluh. Celum. Celum. Saya memberitahu kepada pakcik saya bahawa saya ternampak seperti seekor ayam ataupun yang dikenali sebagai ayam hutan, atau juga dikenali dalam bahasa Iban iaitu sempidan. Di sinilah kawasan babi hutan selalu berkumpul dan bermain di kawasan ini. Banyak kawasan rumput yang sudah rebah, di mana babi hutan biasanya akan menggulingkan badannya di bahagian rumput seperti mandi di kawasan lumpur. Itulah yang biasanya dilakukan oleh babi hutan semasa berada di kawasan rumput. Tapi hari ini kami bernasib malang kerana tidak dapat menjejak dan menemui apa-apa kesan babi hutan pada hari ini. Jadi mungkin pada hari yang seterusnya kita akan dapat menjumpai dan menemukan kawasan babi tersebut. Di sini kami menemukan bekas haiwan yang sudah mati, tetapi kami tidak mengenal pasti apakah haiwan tersebut. Adakah itu adalah tikus ataupun binatang-binatang yang kecil. Di sini adalah tempat biasanya kita orang akan mandi, dan
memasang pukat ataupun memancing. Inilah kawasan sungai yang terdekat di bahagian kebun sawit bapa saya. Okeylah korang, sampai di sini dulu video ataupun blog saya untuk hari ini. Penat, memang terasa penat, tetapi memang berbaloi untuk menurut ke kawasan kebun sendiri, iaitu kebun bapa saya. So hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton ataupun viewer-viewer saya yang sudi menonton video ini sampai habis. Paling penting, jangan lupa tekan butang like, dan kalau korang suka video ni, dan bagilah like. Dan kalau anda ingin video ini dilanjutkan ke video yang seterusnya, jangan lupa subscribe supaya tak terlepas vlog minggu depan. Okay? See you guys in the next video. Terima kasih semua.